Allah! Ramai yang pernah kena setrika baju ataupun tudung sampai berlubang dan terbakar. Tapi tak ramai yang tahu kenapa baju ni boleh terbakar. Fungsi tombol dekat setrika ni pun ramai juga tak tahu. Dan masalah terbakar ni boleh berlaku lagi dan kita tak tahu bila. So dalam video ni saya akan tunjukkan kenapa baju boleh terbakar bila kita setrika. Saya akan buat satu eksperimen dengan setrika. Kita nak tengok suhu dia. Saya akan gunakan bantuan Arduino dan juga Microsoft Excel untuk buat eksperimen ni. Mungkin bukan salah setrika, mungkin salah korang. Kalau nak tahu sebab apa baju selalu terbakar bila kita setrika, tengok video ni sampai habis. Okay guys, kain terbakar dan berlubang. Dan juga kalau kita tengok dekat setrika ni, dia ada kesan cair. Bermakna kain tu sebenarnya cair. So bila kita cakap pasal cair, dia mesti ada kena-mengena dengan suhu, dengan temperature. So kita akan buat satu eksperimen. Kita nak tengok, nak kaji suhu setrika ni. Nak tengok betul tak suhu setrika ni. So saya akan gunakan 3 bantuan device sensor. Yang pertama temperature sensor dengan Arduino. Yang kedua saya akan gunakan thermometer COVID. Okay, termometer COVID. Dan yang ketiga saya akan gunakan Unity IR infrared thermometer. Okay, infrared thermometer. Tapi sebelum kita boleh teruskan dengan eksperimen suhu ni, kita perlu cek dulu. Yang pertama sekali, kita perlu cek dulu suhu kain. Setiap kain ni ada suhu dia. Jadi macam air yang kita masak tu, air tu dia ada takat didih. So bila sampai takat didih 100 degree Celsius, air tu akan mendidih. Untuk kain pula, dia ada takat cair ataupun suhu cair kain ni. Setiap kain ada suhu cair dia. Ataupun dalam engineering, kita panggil dia melting point. Melting point. So dekat sini saya dah buat satu jadual. Dan jadual ni saya cuma ambil kain-kain yang biasa kita guna saja. Kalau saya nak buat banyak pun nanti terlalu panjang nanti video ni. So kita pergi kat Google, kita cari Lycra macam ni, Lycra fabric melting temperature 240 darjah. Untuk kain jeans ataupun denim 290 darjah. Okey baik, so sini kita letakkan suhu cair. Baik, sekarang saya dah senaraikan semua suhu cair untuk setiap jenis kain ni. Silk adalah 175, chiffon silk 175, okey 175 degree Celsius, Lycra 240, cotton dalam range 149 sampai 240. Cotton baju kemeja pun sama juga range dia. Seluar jeans lagi tinggi dia tahan sampai 290 darjah dan polyester pun tahan sama macam jeans 295 darjah. Dan kita ada lagi 3 kolom ni yang kita akan tunjuk lepas ni. Okey, kita dah dapat suhu melting point untuk setiap jenis kain. Dan sekarang pula kita nak kena bandingkan dengan berapa pula suhu yang datang daripada kita punya setrika ni. Okey, untuk suhu setrika ni pula, saya rasa yang ni mesti ramai tak tahu. Sebenarnya dekat tombol suhu ni ada satu tanda universal. Yang penting tuan-tuan tengok dekat sini. Dekat bawah wool ni ada satu bulatan dot. Kalau tengok dekat cotton ni pula ada 2 dot. Okey, saya panggil dia dot. Dan saya pusing Kalau kat sini pula kita ada 3 dot. So 1 dot, 2 dot dan 3 dot ni sebenarnya dia adalah tanda universal untuk suhu setrika. So ini hasil kajian saya daripada jasa Google. So ini ironing symbols. Okey, so kalau tengok 1 dot sini maksud dia low temperature ataupun temperature dia 110 degree Celsius dan 2 dot medium adalah 150 degree Celsius dan 3 dot adalah high di mana suhu dia adalah 200 degree Celsius. Yang ni pun sebenarnya saya baru tahu lepas saya buat eksperimen ni. Okey, so sekarang saya akan update balik kita punya table ni. Saya akan masukkan 1 dot. Okey, ni eksperimen peringkat pertama. Jadi kita dah ada suhu cair ataupun melting point untuk kain dan kita dah ada suhu sebenar daripada kita punya setrika. So kita boleh buat perbandingan.
So pertama sekali kita tengok mana yang tak boleh. Saya akan gunakan pen merah ni So untuk silk 175, yang ini 200. 3 dot memang tak boleh, saya pangkahkan. Tak boleh pakai 200 untuk silk. Untuk chiffon silk tak boleh pakai 200. Untuk lycra dia boleh. Okey, yang lain ni semua boleh. Cuma walaupun tadi silk dia 175 adalah takat didih, even 150 tu dah menghampiri dah dia punya melting point. Jadi kalau kita gunakan 2 dot 150 tu pun berbahaya sebenarnya untuk kita punya kain. Jadi untuk dua ni saya akan terus tandakan 150 tidak sesuai. Yang ni pun tidak sesuai 175, 150, 2 dot dan 3 dot tidak sesuai untuk silk dan chiffon silk. Jadinya 1 dot 110 degree Celsius sesuai untuk silk, untuk chiffon silk pun sesuai. Untuk kain lycra pula saya rasa 1 dot ni okey. 2 dot ni pun okey. Tapi 240 dengan 200 saya rasa terlalu rapat. Jadi saya akan tandakan X untuk lycra. Untuk cotton pula. Cotton ni sama dengan baju kemeja. Jadinya sini 200, 240 macam terlalu dekat. Jadi dengan itu saya rasa untuk 3 dot cotton saya rasa sangat tidak sesuai sebab terlalu dekat dia punya suhu. Dan cotton ni bagi saya sebab dia ada range 150 sehingga 240. Jadi saya rasa 2 dot ni sesuai. Cotton sesuai 2 dot. Macam yang ni 1 dot 110 dia macam terlalu kurang daripada 149. Jadi saya rasa yang ini tidak. Saya buat tanda macam ni lah So tanda ni macam tak sesuai sangat lah kalau 1 dot. Ok, dan last sekali untuk denim dengan polyester 290 dan ke atas. Denim dengan polyester ni confirm mesti pakai 3 dot punya setting. Kain seluar jeans dengan kain polyester. 1 dot ni confirm tak sesuai untuk jeans dan polyester pun tak sesuai 1 dot. Untuk 2 dot seluar jeans dengan polyester saya rasa so-so ok lah. So-so ok lah. Ok, itu step pertama kita punya eksperimen. Kita compare secara teori saja berkaitan dia punya suhu. Dan saya dah simplifykan jadual ni dalam saya punya PowerPoint. Okey, inilah jadual yang saya dah buat dan korang boleh ambil gambar ataupun simpan jadual ni untuk korang punya reference bila korang streka nanti. Dan jadual tu korang boleh gunakan untuk korang punya reference, tapi kita baru di tahap pertama. Kita tak dapat buktikan lagi sebenarnya betul tak suhu daripada streka ni betul ke dia ikut standard 1 dot, 2 dot dan 3 dot tu. So dekat sinilah eksperimen ni memainkan peranan penting. Kita nak cek betul tak suhu ni ikut spesifikasi dia. Bahagian ni ada sedikit teknikal. Jangan risau, saya akan go through dengan sangat cepat. Okey, untuk detect suhu saya gunakan infrared temperature sensor model MLX90614. Kemudian saya sambungkan sensor temperature ni kepada Arduino dan saya ada bantuan LCD sekadar untuk display je. Kemudian info temperature daripada sensor akan dihantar daripada Arduino kepada komputer melalui kabel USB dan terus masuk dalam Microsoft Excel. Memang senang, terus masuk dalam Microsoft Excel. Jadinya temperature sensor yang ni, bolehkah kita percaya dia punya suhu? Jadi dengan itu saya akan bandingkan suhu daripada sensor tu dengan sensor yang infrared temperature sensor ni. Brand ni sebenarnya brand yang boleh dipercayai juga. Dan saya akan gunakan juga COVID thermometer untuk bandingkan suhu-suhu diorang. Okey, sekarang test pertama. Kita tengah baca permukaan streka, suhu dia sekarang 32.3 daripada Arduino. Saya gunakan Unity pula, saya akan tekan. So reading dia lebih kurang sama, 32.0 degree Celsius. Saya gunakan COVID thermometer pula. COVID thermometer pula 35. Okey, sekarang test nombor 2, saya akan test suhu dahi saya. COVID thermometer 36.3. Untuk Arduino pula dahi saya 36.4. Unity temperature sensor 36.2. Okey, lebih kurang sama. Suhu saya normal 36.3. Saya tak ada COVID. Tapi kalau ikutkan SOP COVID ni, kalau suhu lebih besar daripada 37.5, kita ni dikira demam kan? So sekarang kita cuba tengok kalau kita punya suhu 38. Sebab 38 degree Celsius tu dah dikira macam demam teruk juga sebenarnya. 38 degree Celsius. Okay, jadi sekarang streka kita dah panaskan sikit. So sekarang reading daripada Arduino 38.7 ataupun 9 degrees. Untuk Unity pula pun reading dia sama 38.9. Okey. Jadi sekarang daripada COVID punya sensor 36.8, 36.5, 38 tu demam.
Okey, ini perkara baru yang saya tahu. Reading 38. Okey, tak apa. Yang ni kita rungkaikan dalam video lain. Kita teruskan dengan eksperimen kita dengan streka dulu. Jadi simple saja eksperimen ni. Saya cuma dapatkan maklumat suhu untuk dot 1 dan maklumat suhu untuk dot 2 dan juga untuk dot 3. Untuk eksperimen ni mudah saja saya buat. Saya rekodkan maklumat suhu untuk setiap saat streka tu menyala. Kemudian saya masukkan data tu terus ke dalam Microsoft Excel melalui USB dan saya ulang untuk ketiga-tiga dot 1, 2 dan 3. Kemudian saya buatkan graf untuk ke setiap maklumat yang saya dapat. So untuk ketiga-tiga graf ni, saya dah dapat maklumat temperature dan bawah ni adalah masa. Jadi saya dah bandingkan ketiga-tiga graf ni. Corak graf dia sama saja lebih kurang untuk 1 dot, 2 dot dan 3 dot pun sama juga. Graf dia bentuk macam ni juga. Jadi corak yang atas bawah zigzag tu, itu corak standard untuk device yang berada dalam streka ni. Device tu tugas dia untuk mengawal suhu streka ni. Dan device tu nama dia thermostat. Thermostat ni memang ada dalam setiap streka dan kalau perasan dia macam switch sahaja. So bila thermostat punya switch tu ke bawah, pemanas streka tu akan on. So dia akan naikkan suhu panas. Bila dah sampai tahap suhu dia akan naik atas dan dia akan offkan dia punya pemanas tu dan temperature akan turun balik. So sebab itulah dia ada sifat di mana dia naik suhu, lepas tu dia turun balik. Dia naik dan dia turun. Itulah sifat thermostat yang mengawal suhu dalam kita punya streka. Okey, jadi inilah step paling penting yang kita nak tengok dalam eksperimen ni. Betul tak kita punya streka ni menghasilkan suhu mengikut standard 1 dot, 2 dot dan 3 dot. Jadi kalau tengok kita punya jadual ni, 1 dot ialah 110, 2 dot 150 dan 3 dot adalah 200. Dalam graf ni ada dua benda yang kita boleh tengok. Pertama ialah yang ini bahagian yang stabil. Dan ada sifat kedua yang kita akan terangkan kemudian, iaitu yang kita bulatkan warna pink ni. Okey, yang pertama, silk 1 dot sepatutnya dikontrol sampai 110 degree Celsius dan sekarang ni suhu dia bermain antara 50 sehingga 110 darjah Celsius. Jadi yang pertama 1 dot ni okey. Yang kedua kita tengok bahagian cotton ni pula. Cotton ni sepatutnya dia kontrol ke maksimum 150 degree Celsius. Jadinya streka saya ni bermain suhu dia daripada 90 sehingga 155 degree Celsius. So yang 2 dot ni pun okey. Untuk yang 3 dot ni pula, 3 dot adalah 200 degree Celsius. Jadinya dia bermain di antara 150 sehingga 210 degree Celsius. Okey, jadi not bad untuk saya punya brand Panasonic, brand rakyat mahir macam saya ni. Panasonic, brand dia boleh kawal suhu dalam lingkungan ikut standard. Saya rasa okey lah untuk brand Panasonic ni. Sekarang masanya saya nak tunjukkan maksud bulatan pink tu, dan yang itu dah antara poin penting dalam eksperimen ni. Okey, kita tengok untuk 1 dot, bahagian pink tu dia naik sampai 140 degree Celsius. Sepatutnya dia kontrol dekat 110, tapi sekali je terjadi. Sama juga dengan sini. 2 dot dia naik sampai 210 di mana sepatutnya dia kontrol dekat 155. Untuk 3 dot pula, yang bulatan ni naik sampai 270 degree Celsius di mana sepatutnya dia kontrol dekat 210 sahaja degree Celsius. Jadi bulatan pink tu kita panggil dia macam spike ataupun puncak. Tapi masalahnya puncak tu hanya berlaku pada peringkat awal saja, sekali yang pertama sahaja. Jadi proses tadi tu dipanggil preheating process. Memang dia akan ternaik terlebih dulu pada peringkat awal. Yang ni sebenarnya perkara biasa saja yang berlaku dekat mana-mana perkakas yang mempunyai heater. Jadi sifat preheating ni ada dekat streka, ada dekat oven, ada dekat roti punya toaster, tempat bakar roti tu. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita ada masalah roti kita terbakar ataupun kita punya kuih raya terbakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terbakar adalah disebabkan kita bakar roti ataupun kita bakar kita punya kuih raya tu semasa dia tengah buat preheating proses. Sama juga dengan kain, kalau kita nak setrika, kita kena elakkan daripada kita setrika semasa dia berlaku preheating proses. So semasa kita setrika pagi-pagi tu, macam mana kita nak selamat tahu bila preheat proses ni dah selesai? Okey, dekat sini saya tunjukkan preheat proses akan selesai bila dia naik puncak kedua. Dan untuk 1 dot ni, puncak kedua dia naik selepas 8 minit. Untuk 2 dot ni pula, dia akan naik lebih cepat dan dia hanya perlukan 5 minit saja untuk selesaikan preheat proses. Untuk 3 dot pula, kalau kita gunakan 3 dot, dia akan selesai lebih cepat dalam masa 3 minit. Jadi untuk selamat, seeloknya bila kita nak pakai setrika, kita tunggulah dalam lebih kurang 8 ke 10 minit untuk selamat, dan lepas 10 minit barulah kita mula setrika, dan insyaAllah tak akan ada kes terbakar baju lagi. Ataupun penyelesaian yang kedua adalah gunakan setrika yang menggunakan steam. Suhu dia takkan lebih pun daripada 100 degree Celsius, sebab 100 degree Celsius tu adalah takat didih air. Cuma masalahnya, kita terpaksa juga gunakan setrika untuk iron kita punya seluar jeans ataupun kain-kain cotton, sebab steam hanya dapat sampai 100 degree Celsius saja. Okey, baik, untuk bahagian coding, korang boleh pergi ke kita punya blog macgyver.my, dan di bahagian search korang cari temperature, dan korang pergi pada blog contactless infrared temperature sensor MLX90614. So di sini kami terangkan berkenaan dengan sensor yang kami gunakan. Untuk sambungan wiring untuk MLX90614, dia menggunakan SCL dan SDA. Yang ini merupakan I2C connection. Pastikan korang download library Adafruit MLX90614. Korang boleh terus download library ni daripada Arduino punya library manager dalam Arduino IDE. Dan coding ketiga yang kami berikan dalam guide ni adalah coding yang mendapatkan paparan dalam Excel yang kita gunakan dalam projek tadi. Dan jangan risau, link untuk kita punya guide dalam blog tu saya akan letakkan dalam bahagian description. Dan oleh itu, saya rasa itu saja sharing saya untuk kali ini. Kalau korang sukakan video ni, sumbangkan like, komen dan sharekan video ni. Dan jangan lupa subscribe MacGyver official channel di YouTube. Dan oleh itu, kita jumpa dalam video seterusnya.